Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada minggu ini untuk mempelajari mata pelajaran Jawi. Okey, untuk minggu ni Ustazah akan terangkan tentang pengecualian hukum K12. Okey, sebelum tu minggu lepas Ustazah dah terangkan tentang penggunaan hukum K12. Okey, jadi minggu ni kita sambung lagi dengan pengetahuan tentang pengecualian hukum K12. Bermaksud dalam hukum K12 ada terdapat perkataan-perkataan yang tidak menggunakan hukum K12 walaupun dalam suku kata terbuka A. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, perkara yang pertama, okey, jika ada penambahan ataupun menerima dalam satu perkataan menerima imbuhan akhiran. Okey. Jadi sebelum tu kita ingat kembali apa itu penggunaan hukum K12, iaitu dalam dua suku kata, okey, di akhir perkataan mempunyai vokal a, okey, yang berbunyi a dan a. Tetapi apabila menerima imbuhan akhiran di akhirnya, okey, kita tidak menggunakan hukum K12. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, K12 menerima imbuhan akhiran. Contoh yang pertama. Okey, perkataan kuasa. Okey, kuasa. Ustazah dah merahkan perkataan kuasa. Okey, a. Okey, ada dua suku kata yang terakhir berbunyi a dan a. Jadi kita terus pergi kepada hukum K12. Sebab huruf yang kedua adalah huruf S. S adalah bila kita tukarkan kepada hukum Jawi, okey, huruf Jawi dia akan jadi kepada huruf sin. Okey, jadi huruf sin ada dalam K12. Okey, di sini. Jadi kalau kita ikut ejaan kuasa, okey, ejaan padanan dia adalah seperti ini. Kaf waw ku, e diganti dengan alif, S diganti pada huruf sin dan A digugurkan. Okey, ingat tentang minggu lepas yang Ustazah terangkan. Tetapi apabila terdapat imbuhan akhiran, okey, sebagai contoh kuasai. Okey, perkataan kuasa ada imbuhan akhiran i. Okey, apa yang perlu dilakukan? Ia terbatal, tidak menggunakan hukum K12. Okey, jadi ejaan kuasai, kaf waw ku, alif a. Okey, tengok padanan huruf S, sin, A, alif. Okey, tengok A tidak perlu dibuang. Tetapi kalau pengejaan kuasa, sin sahaja, tak ada alif. Okey, ingat sin alif sa, I hamzah, kerana ada pentambahan imbuhan akhiran. Okey, saya bagi contoh yang kedua, perkataan baca. Bila ada bunyi a, okey, tengok huruf yang kedua, huruf C. Huruf C jika dipadankan dengan huruf Jawi, dia akan jadi huruf ca. Okey, huruf ca ada dalam K12. Maka A digugurkan. Okey, A digugurkan iaitu ejaan baca ba alif ba ca sahaja. Tetapi apabila perkataan baca ada pertambahan imbuhan akhiran, sebagai contoh bacaan. Okey, bacaan. Okey, apa yang perlu dibuat? Hukum K12 digugurkan. Okey, jadi ejaan baca ba alif ba ca alif ca hamzah nun an, bacaan. Okey, boleh faham ya? Jika ada pertambahan imbuhan akhiran, maka hukum K12 terbatal. Okey, wujud alif semula. Okey, untuk perkara yang kedua, pengecualian kepada pengulangan kata. Jika ada pengulangan kata, apa itu pengulangan kata? Iaitu menggunakan perkataan yang menggunakan tanda sempang. Okey, sebagai contoh, okey, berkata-kata. Okey, tengok ada penggunaan sempang, iaitu ini dinamakan pengulangan kata. Berkata-kata. Okey, bila kita eja perkataan berkata, okey, berkata, ada terdapat huruf dua suku kata a dan a, kata. Maka a digugurkan. Okey, ingat minggu lepas berkata, ba ra ber, kaf alif ka, ta sahaja. A ni digugurkan. Tetapi apabila wujudnya pengulangan kata, iaitu berkata-kata, maka dia akan jadi seperti ini. Okey, perkataan yang pertama berkata akan wujud alif semula, eja seperti biasa ikut padanan huruf.
Okey, pengulangan suku kata yang kedua ataupun perkataan yang kedua, baru kita ikut hukum K12. Okey, jadi ejaan berkata-kata bara, ber, kaf alif ka, ta alif ta. Seperti biasa, sempang, kaf alif ka, ta sahaja. Yang perkataan yang kedua ni baru mengikut hukum K12. A digugurkan. Okey. Okey, sebagai contoh lagi Ustazah ambil perkataan bersama-sama. Okey, bila kita eja bersama, tengok ada a, terus ikut hukum K12. Okey, tengok huruf yang kedua adalah huruf M. M bila digantikan dengan padanan jawi iaitu huruf mim. Mim ada dalam hukum huruf K12. Okey, ingat cara menghafal huruf K12, betapa segannya Cik Jam. Jim mim, mim ada mim dan ada dalam huruf K12, maka huruf A di belakang digugurkan. Ejaan bersama seperti ini. Tetapi jika ada pengulangan kata iaitu bersama-sama, apa yang perlu dibuat? Perkataan yang pertama ikut padanan huruf, perkataan yang kedua, pengulangan yang kedua itu barulah menggunakan hukum K12. Tengok, yang pertama ikut sahaja padanan huruf mim alif ma, tanda sempang sin alif sa, mim sahaja. Okey, ini kena faham betul-betul ya. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, apabila perkataan tu adalah perkataan homograf. Apa itu homograf? Okey, homograf ialah ejaan jawinya sama tetapi maksudnya berbeza. Jadi bila kita eja pada padanan huruf jawi, dia akan sama dua-dua perkataan ni. Okey, tetapi maksudnya berlainan, berbeza. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang pertama, siap. Perkataan siap. Apa perkataan yang sama seperti siap, ejaan dia sama. Okey, cuba kita tengok Kalau kita eja siap, sin ya alif ya pa. Okey, sin ya si alif pa up. Okey, ikut padanan S sin I ya E alif dan P pa. Okey, siap. Okey, kalau ejaan siapa, okey, awak tengok siap dan siapa bermaksudnya maksudnya berbeza. Tetapi bila kita ikut padanan jawi, okey, kita dah tahu dah siapa ada dua huruf, ada dua suku kata a dan a. Okey, kalau kita ikut hukum K12, okey, P ni akan digantikan dengan huruf pa. Pa ada di dalam huruf K12. Okey, maka A di belakang digugurkan. Betul? Jadi kita akan eja seperti ini. Sin, I, ya, A, alif, P, pa. Okey, dia tak ada alif sebenarnya. Okey, sebab kalau kita ikut hukum K12. Okey, bila kita eja perkataan ni, dia akan sama seperti ejaan siap. Okey, maka ejaan siapa tidak boleh mengikut hukum K12. Okey, maka dia punya ejaan mesti wujudnya alif di belakang siapa. Jadi yang ni adalah salah. Okey, yang bawah ini adalah ejaan yang betul. Okey, terbatalnya tidak mengikut hukum K12 untuk perkataan siapa. Okey, bila kita eja tu, jawi dia sama dengan perkataan yang lain. Tetapi maksudnya berbeza. Jadi tidak mengikut hukum K12, maka ejaan siapa wujud alif di belakang. Tidak boleh dibuang alif. Okey, seterusnya yang saya bagi contoh lain yang perkataan-perkataan yang ada homograf lah. Okey, perkataan pertama puas. Okey, apa yang kita samakan dengan maksudnya, ejaannya sama, maksudnya berbeza, adalah perkataan puasa. Jadi ejaan puasa tak boleh buang alif di belakang. Dia mesti tambah alif. Kalau dia buang alif, dia akan jadi maksud yang berbeza. Ejaan yang sama, maksud yang berbeza. Okey, perkataan yang kedua contohnya dan. Okey, dan dal alif nun. Tetapi kalau kita eja perkataan dana, okey, kalau kita eja perkataan dana, maka kalau kita ikut hukum K12, A di belakang digugurkan. Tetapi bila kita gugurkan, dia akan jadi perkataan dan. Okey, jadi perkataan dana tidak boleh mengikut hukum K12. Maka ejaan dana mesti nun alif na. Okey, nun alif na.
Okey, perkataan yang keempat, kecuali. Okey, pengecualian yang keempat bagi hukum K12 adalah kata serapan. Jadi kalau ada kata serapan bahasa Inggeris atau bahasa Arab, tidak boleh digunakan untuk hukum K12. Okey, sebagai contoh perkataan serapan, okey, papa. Okey, awak tengok ada dua A dan A kan? Okey, dia tak boleh ikut hukum K12. Dia mesti ikut padanan huruf. P akan ganti pada pa, A alif, P pa, A alif. Jadi ejaan papa mesti pa alif, pa alif. Okey, yang kedua adalah perkataan contoh gamma. Okey, gamma ni maksudnya perkataan yang lebih digunakan dalam matematik lah. Okey, gamma. Okey, itu adalah kata serapan bahasa Inggeris. Jadi ejaan gamma pun mesti ikut padanan huruf. Ga alif, mim alif, ma. Okey, tidak boleh dibuang alif di belakang. Okey. Okey. Sampai sini dulu. Ustazah harap murid-murid boleh faham pengecualian penggunaan hukum K12. Okey, bagi murid yang baru mengikuti video Ustazah harapkan awak dapat mengikuti video sebelum ini, iaitu hukum K12 bagi memahirkan murid-murid Ustazah menjawikan perkataan dengan baik. Okey, sampai sini dulu video Ustazah harapkan semuanya dapat belajar jawi dan membaca jawi dengan baik. Assalamualaikum.